umat Islam. Ia adalah tempat ibadat pertama dibina oleh Nabi Ibrahim untuk manusia menyembah Allah. Namun, tempat suci ini bukanlah arah kiblat pertama umat Islam. Arah kiblat pertama terletak di bumi Palestin, kota Baitul Maqdis. Inilah Masjidil Aqsa, masjid ketiga paling suci dalam Islam. Tapi, mengapakah Aqsa yang juga merupakan tempat suci kaum Yahudi menjadi kiblat umat Islam yang pertama? Dan apakah hikmah di sebalik perubahan arah kiblat ke Masjidil Haram di Mekah? Kota Baitul Maqdis di Palestin, di sinilah letaknya Masjidil Aqsa. Dalam bahasa Arab, Aqsa bermakna masjid yang paling jauh. Pentingnya Masjidil Aqsa disebut dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Allah jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Masjidil Aqsa menjadi kiblat umat Islam setelah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis. Di sinilah baginda menerima wahyu dan perintah menunaikan solat. وللقدس مكانة خاصة في الديانات الثلاث، فهي مقدسة عند اليهود وعند النصارى، وهي مقدسة كذلك عند المسلمين. فقداستها لليهود منذ إرسال الله سبحانه وتعالى لنبي الله داود عليه السلام، ثم تبعه بعد ذلك ابنه سليمان عليه السلام في بيت المقدس. وقدسيتها بالنسبة للنصارى تأتي بوجود عيسى عليه السلام ونبوته التي ابتدأت في فلسطين، ولوجود المعالم الكثيرة الإسلامية واليهودية والنصرانية في هذه المدينة أخذت طابعا مقدسا. It is our part, it's our heritage. In the ancient time, if we as, let us say, Muslims, so in ancient time we will be definitely this part of belief, Tawhidians. We will be classified not as the people who worship gods, but worship God. So the Jerusalem, the El-Quds, and the name was Yebus. The contact between Mecca, Medina, Yathrib, and Jerusalem created what I call, this is my personal opinion, it's kind of Triune City of Tawhid. Oleh kerana itu, Al-Aqsa dianggap sebagai masjid ketiga paling penting dalam Islam selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Solat di Masjidil Aqsa membawa fadilat yang berganda. Menurut hadis Nabi SAW yang bermaksud, satu sembahyang yang dikerjakan di masjid itu lebih afdal daripada 500 sembahyang yang dikerjakan di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Bagi umat Islam, kawasan Aqsa ini adalah Haram Al-Sharif, iaitu bermaksud naungan suci. Kaum Yahudi menamakannya Temple Mount dan menganggapnya tempat paling suci dalam agama mereka. Kerana di sinilah dikatakan terletaknya tapak tempat ibadat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Kawasan berbukit ini adalah kiblat kaum Yahudi dan ramai daripada mereka takut untuk masuk ke tapak yang mereka sifatkan sebagai tempat paling suci. Hingga hari ini, kaum Yahudi tidak dibenarkan melakukan sebarang bentuk ibadat di kawasan suci ini. Menurut sejarah, tentera Islam menakluki kota Baitul Maqdis pada tahun 637, iaitu 5 tahun setelah wafat baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab adalah orang yang pertama mencari tapak yang sesuai untuk mendirikan masjid di kawasan Bukit Haram Asy-Syarif. Ketika Sayyidina Umar sampai di Baitul Maqdis, tapak Al-Aqsa itu menjadi tapak pembuangan sampah. Sebab mereka tak ada apa-apa sejarah berkaitan dengan mereka. Sebab itu ketika Sayyidina Umar datang, kenapa Sayyidina Umar ingin membersihkan kawasan situ? Kerana tapak itu berkaitan dengan apa disebut Al-Quran, Masjid Aqsa alladhi barakna haulahu, Masjid Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Sayyidina Umar membersihkan, dan ketika itu Sayyidina Umar mendirikan solat di Al-Aqsa itu, dan memang dekat Masjid Aqsa itu ada satu sudut disebut sebagai Masjid Umar. Dan itulah pertama kali Umar dan seluruh para sahabat tentera-tentera Islam menerbahkan dahi mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan syukuran mana mereka dapat hari ini menjaga tempat yang disebut dalam Al-Quran yang telah diabaikan sekian nama. Anyway, the man who advised to our Khalifah Omar was a converted Jews, Habar. He converted to Islam, and he advised him how to remodel and rebuild Al-Aqsa in the place when it was the oldest shrine of Sulaiman or Daud. Masjidil Aqsa terletak di kawasan sebelah selatan kawasan berbukit menghadap Mekah. Berdekatan dengan bangunan masjid itu ialah Kubah As-Sakrah atau sering dikenali sebagai Dome of the Rock. Di sini terletak sebuah batu besar yang dikatakan tempat Nabi Muhammad SAW berdiri ketika peristiwa Isra Mi'raj. Tempat Dome of Rock itu sebenarnya, di bawah Dome of Rock itulah terletaknya batu tergantung. Satu sejarah yang cukup terkenal yang ditulis oleh ulama kita, contoh Ibnu Arabi. Dia mengatakan dia melihat batu itu terapung-rapung ataupun tergantung-gantung. Jadi maknanya di tapak itulah batu itu, kerana itu tempat yang paling tinggi. Maknanya di sekitar Jerusalem itu tempat paling tinggi. Jadi permulaan Nabi SAW diangkat ke langit, ramai para ulama Syam mengatakan bermula dari situ. Jadi orang yang mula-mula membangunkan bangunan di atas batu tergantung itu adalah Khalifah Islam, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan ketika itu dia membangunkan Dome of Rock dan bentuk yang paling cantik. Kerana ketika itu bangunan-bangunan Kristian yang ada sekitar Jerusalem dibangunkan dengan kubah-kubah emas. Bagaimanapun, pada abad ke-10, kesucian Al-Aqsa tercemar apabila bala tentera salib menyerang kota Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa digunakan sebagai kandang kuda, sementara Kubah As-Sakrah diubah menjadi sebuah gereja. Kota Baitul Maqdis ditakluki semula oleh tentera Islam di bawah pimpinan Saladin pada abad ke-11. Dan dari situlah kesucian Masjidil Aqsa dan Kubah As-Sakrah dipulihkan. Sewaktu pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, Masjidil Aqsa terpaksa dibina semula beberapa kali akibat dilanda gempa bumi yang sering berlaku dan hampir memusnahkan bangunan asalnya. يا سيدي هبابا ويربح من الصلاة على النبي. Di kawasan berbukit kota Baitul Maqdis ini terletak Masjidil Aqsa dan Kubah As-Sakrah atau Dome of the Rock. Di sinilah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Al-Aqsa menjadi arah kiblat umat Islam setelah Nabi Muhammad menerima wahyu perintah solat di sini. Kaum Yahudi juga menyifatkan kawasan ini tempat suci agama mereka kerana mereka percaya di sinilah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman
pernah mendirikan tempat ibadat. Selama lebih setahun, Masjidil Aqsa menjadi arah kiblat umat Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Persoalan yang sering timbul ialah di manakah arah kiblat umat Islam sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Nabi tak begitu selesa. Nabi tak begitu happy kata orang. Nabi tak begitu seronok menghadap ke Baitul Maqdis sebab pada ketika itu Baitul Maqdis merupakan kiblat bagi orang Yahudi. Lebih-lebih lagi bila Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, orang Yahudi mempergunakan ini sebagai alat untuk bersendalkan. Nanti Muhammad kata dia ikut kiblat kita. Peringkat awal Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang musyrikin Arab yang berada di Madinah mempertikaikan. Kenapa Muhammad menghadap ke arah Baitul Maqdis? Apakah ini agama yang sama dengan agama Samawi yang lain, bukan agama untuk bangsa Arab? Kemudian apabila berlaku lagi pertukaran daripada Baitul Maqdis menuju ke arah Baitullahil Haram, ke arah Kaabah, orang-orang musyrikin Arab ini senyap, ya, tak mampu untuk mempertikaikan lagi. Tetapi sebaliknya yang Yahudi dan Nasrani yang asalnya kiblat mereka diikuti oleh Nabi SAW selama 16 ataupun 17 bulan itu pula mempertikaikan bagaimana solat orang-orang Islam sebelum daripada itu. Selama 16 bulan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, umat Islam masih menghadap ke Al-Aqsa sebagai kiblat sewaktu solat. Satu persoalan yang sering dibincangkan ialah di manakah arah kiblat umat Islam sebelum hijrah Nabi. Isra' Mi'raj, di mana Isra' itu dibawa Nabi menghadap Allah bertujuan untuk menerima perintah salat. Dan Isra' Mi'raj berlaku mengikut qaul yang asah, berlaku setahun sebelum hijrah. Artinya tahun ke-12 kenabian, setahun sebelum hijrah. Artinya setahun ini difardukan sembahyang. Bahkan sebelum itu pun, sebelum Isra' Mi'raj pun, sebelum sembahyang difardu pun, Nabi dah sembahyang. Nabi sembahyang, iaitu ada riwayat mengatakan asyian wa bukiya, siang dan malam. Artinya 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Artinya sebelum perintah salat Nabi dah sembahyang. Habis di sini ulama bersoalkan, kalau sebelum Isra' Mi'raj sudah perintah sembahyang, menghadap ke mana? Ini ada riwayat mengatakan, ada qaul mengatakan ketika itu Nabi menghadap ke Masjidil Haram di Mekah sampai mengikut syariat Nabi Ibrahim. Penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa yang amat penting dalam sejarah Islam. Ia menandakan detik kebangkitan syiar Islam. Kalender Islam awal hijrah bermula dari hari penghijrahan baginda SAW. Menurut catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah ditemani Saidina Abu Bakar pada hari Khamis 9 September 622 Masehi bersamaan 26 Safar tahun 1 Hijrah. Selama 3 hari, mereka bersembunyi di Gua Tur, tidak jauh dari kota Mekah, kerana dikejar oleh kaum musyrik Quraisy. Pada hari ke-5, iaitu 1 Rabiul Awal, Rasulullah mula meninggalkan kawasan Mekah menuju ke Yathrib, sekitar 320 km. Yathrib adalah nama lama kota Madinah sebelum penghijrahan Nabi SAW. Setelah 7 hari perjalanan merentasi padang pasir yang tandus dan bukit bukau gersang, Nabi Muhammad tiba di perkampungan Quba yang hanya 6 km di luar kota Madinah. Di sinilah masjid pertama dalam Islam dibina oleh Nabi dan para sahabat. Dan di sinilah kata ulama Jumaat pertama. Jumaat pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Setahun Nabi di Mekah. Selepas dipardukan sembahyang, Jumaat tak ada. Nak sembahyang di mana? Nak berimpun tak boleh, nak berjamaah tak boleh, nak Jumaat macam mana? Jadi bila Nabi keluar daripada Mekah, dalam rafah hijrah ke Madinah, ada peluang bina masjid, tak ada gangguan, dibina atas takwa. Kebetulan pula datang hari Jumaat. Maka
Nabi bersama penduduk-penduduk Quba mendirikan Jumaat yang pertama di Masjid Quba. Itu dikatakan Jumaat yang pertama dalam Islam. Ramai ulama menganggap Masjid Quba ini adalah masjid keempat paling suci setelah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa yang bersuci atau mengambil wuduk di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, lalu mendirikan sembahyang di dalamnya, ganjarannya samalah dengan pahala ibadat umrah. Masjid Quba telah dibina semula pada tahun 1986, bagaimanapun struktur asalnya terpaksa dirobohkan untuk membangunkan ruang dan kemudahan yang lebih luas untuk para pengunjung. Masjid Quba mempunyai dewan solat berbentuk segi empat dengan sebahagian dewan solat di tingkat 2. Terdapat 6 pintu masuk selain pintu masuk utama di bahagian utara, selatan dan timur masjid ini. Ia juga mempunyai 4 menara di setiap penjuru dewan solat. Masjid Quba yang berwarna serba putih ini mempunyai seni bina yang unik dan kelihatan tersergam indah dalam perjalanan masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Quba yang terletak hanya 6 km dari kota Madinah adalah masjid yang pertama dibina oleh umat Islam dalam penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad dan para sahabat menggunakan keringat mereka sendiri untuk menebang pohon-pohon kurma mendirikan rumah suci Allah ini. Baginda menetap di perkampungan Quba ini selama 14 hari dan kerana itulah solat Jumaat pertama dalam Islam dilakukan di masjid bersejarah ini. Pada hari ke-26 Hijrah bersamaan 22 Rabiul Awal, Nabi dan para sahabat berpindah ke kota Yathrib atau yang kita kenali sekarang sebagai Madinah. Kota ini pernah diberi nama Madinatun Nabi atau Kota Nabi. Hari ini, ia lebih dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah atau kota yang membawa cahaya. Nabi SAW apabila berhijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi dan Nasrani Madinah merasakan wujud persamaan yang besar di antara agama Islam dengan agama mereka. Menyebabkan mereka tak ada alasan untuk menolak agama Islam. Kerana Nabi SAW dan umat Islam menghadap ke arah kiblat yang sama yang dihadapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kota Madinah Al-Munawwarah adalah tempat paling suci setelah kota Mekah Al-Mukarramah. Di sinilah agama Islam disebarkan dan berkembang ke serata pelosok tanah Arab dan dunia. Oleh kerana pada waktu itu arah kiblat masih ke Baitul Muqaddis, jemaah bersolat menghala arah utara ke Masjidil Aqsa. Selama 16 bulan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, kiblat umat Islam masih ke Baitul Muqaddis. Quran cerita kepada kita, setiap kali Nabi semayang, lebih-lebih lagi kita saya seorang, apa yang Allah nampak, Nabi dongak ke atas. Jadi dalam semayang Nabi dongak ke atas. Hari ini ulama kata kita kalau semayang dongak ke atas makruh. Hari ini barang siapa semayang dongak ke atas, itu makruh. Bahkan kita sunatkan tengok tempat sujud jangan pandang ke atas. Tapi kenapa Nabi? Yang Allah sebut dalam firman A'udzu billahi rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah kata kami nampak engkau ni setiap kali semayang kau dongak ke atas. Nabi tahu apa yang dalam hati Nabi. Kenapa dia dongak? Seolah-olah dia dalam semayang dia memohon, ya Allah Tuhanku, palingkanlah Kaabah daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Takkan nak biasa lama-lama dongak ke atas.
Takkan selama 16 bulan tak pohon doa ni, akhirnya Allah kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Peristiwa penting turunnya wahyu untuk mengalihkan hala kiblat terjadi di sini. Masjid Kiblatain atau Masjid Dua Kiblat yang terletak di atas sebuah bukit kecil di utara Harah Wabrah, sekitar 3 km dari Madinah. Jadi satu hari bila Nabi pergi satu kampung yang hari ini dikenali dengan ada Masjid Kiblatain tu, kebetulan dia pergi menziarah seorang perempuan yang sakit. Jadi masuk waktu asar, menurut qaul yang asar orang waktu zuhur, tapi yang asar, yang qaul yang muktamad dia kata waktu asar. Jadi Nabi masuk dalam satu bangunan, orang Islam kata tempat musalla, ada orang kata sudah ada masjid. Jadi Nabi semayang yang asar, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tiba-tiba tengah-tengah semayang, kalau ada dia berdongak ke atas tu, Jibril datang dalam semayang. Ya Muhammad, Allah perkenankan doa engkau, Allah perintah engkau, pusinglah menghadap ke arah Masjidil Haram. Tengah-tengah semayang, Nabi tengah semayang. Maknanya nak kata apa lagi? Itu yang Nabi nak, maka Nabi pun tengah semayang. Boleh pusing menghadap ke arah Kaabah. Dia orang tanya macam mana? Dia tahu Ustaz kata dia. Kalau baru dia menghadap Kaabah Baitul Maqdis, macam-macam dia tahu pula Kaabah berani. Itu urusan Allah lah, mungkin Jibril bagi tahu dia. ومن الحكم ما كشف لنا سرها ومن الحكم ما لم نعلم كنهها وسرها والذي يعلمها هو الله عز وجل. ومن أعظم الحكم في الأمر، من أعظم الحكم لأمر الله عز وجل للمسلمين أن يتوجهوا إلى بيت المقدس لاختبار إيمانهم حتى يعلم من يطيعه فيتبع أمره وممن يعصيه فيخالف أمره. والحكمة الثانية أن هذه الأمة هي خير الأمم، فاختار الله عز وجل لها مكانا هو خير الأماكن ومدينة هي أطهر بقاع الأرض جميعا، اختار لها أفضل مكان على وجه البسيطة وهي مكة، فجعل قبلتها في نهاية المطاف إلى هذا البيت المقدس، إلى هذا البيت العظيم وهو البيت الحرام وفيه الكعبة المشرفة. Dan apabila arah kiblat diperintahkan diubah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi diubah elok untuk menghala ke arah selatan ke Mekah. فهناك طائفة من أهل مكة ومن قريش كانوا قد آمنوا، ورغم ذلك حينما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام رجعوا وقالوا بمثل ما قالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما لهذا الرجل مرة يتحول ها هنا ومرة يتحول ها هنا، ولم يعلموا أن الله عز وجل إنما أراد أن يبتلي العباد بهذا. إذا قال لك يمنة تقول سمعنا وأطعنا، وإذا قال لك يسرى تقول سمعنا وأطعنا. I mean, it was kind of return to the oldest Qibla. We see in Surah Baqarah, it is 142, it say the question, those who question, let us say the change. So very beautiful ayat with calling exactly those who are foolish among the people, will ask you why we are changing it. And there is immediately kind of response, say to them. It is not only to Prophet, it is to us. It means say to them. It is like double message to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to all of us, to say those who question it, to say that Allah alone is a Lord of East and the West, Mashriq wa Maghrib. Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menziarahi masjid yang pernah dikenali sebagai Masjid Bani Salamah ini pada tahun kedua Hijriah, hari Isnin, bulan Rejab. Baginda sedang mengimamkan solat asar apabila turun wahyu surat Al-Baqarah ayat 144. Sesungguhnya,
kami sering melihat muka kamu mengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahui bahawa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Allah, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ialah yang pertama yang boleh kita jelaskan ialah penonjolan identiti umat Islam itu, ya, agama ini ialah agama langit. Agama ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditentukan oleh Muhammad, bukan ditentukan oleh pengaruh Yahudi dan Nasrani, bukan ditentukan oleh pengaruh orang Arab musyrikin semata-mata kerana nak pujuk mereka ikut Islam. Tidak. Agama ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh perintah dari langit bahawa inilah tempat yang mesti dihadap sewaktu solat didirikan. Kemudian yang kedua ialah untuk menjelaskan kepada Yahudi dan Nasrani bahawa inilah agama Ibrahim yang asal. Ya, kerana Nabi SAW sentiasa menegaskan bahawa Islam ini ialah mengikut millata Ibrahim, agama asal Ibrahim alaihissalam. Dan orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahawa Ibrahim itu Abul Anbiya, bapa bagi segala para nabi. Dan nabi paling utama dalam agama Yahudi dan Nasrani ialah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tiba-tiba mereka tidak menghadap ke arah kiblat Ibrahim alaihissalam. Maka apabila umat Islam menghadap ke arah Baitullahil Haram, ke arah kiblat, ke arah Baitullah yang dibina oleh Ibrahim alaihissalam, ini suatu tamparan yang amat hebat terhadap keaslian agama dan ajaran yang mereka ikuti. Peristiwa itu merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Bagaimanapun, kaum Yahudi waktu itu berasa gemetar kerana perubahan kiblat ke Mekah bermakna apa yang terkandung di dalam kitab-kitab lama mereka ternyata benar. The contradiction is unified. So suddenly there is a masjid, of course, in Medina. I prayed over there, which have the two qiblas, which are, you know. So it is a strange, for me, a kind of emotional moment when suddenly the Muslims were suddenly two different qiblas and almost direct opposite, north and south. Menurut catatan sejarah, para pemimpin Yahudi bertemu Nabi Muhammad SAW dan meminta baginda mengalihkan semula kiblat ke arah Al-Aqsa dan berjanji untuk menjadi pengikut Islam jika baginda berbuat demikian. Lalu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 145. Dan sesungguhnya, jika engkau bawakan kepada orang yang diberi kitab akan segala keterangan, mereka tidak akan menurut kiblatmu. Dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang yang zalim. Arabs always feel that Kaaba is a significant for them. Even they are non-Muslim mushrik, but Kaaba is a religious place for them. So it is most importantly when Qibla was changed, so means Arabs were very proud and very happy also, and they also welcome the call of Islam. So this point of very significant this happened, because otherwise only Jews are not happy, but the Muslims are happy. Muslim means Arabs. So Arabs were very happy because Kaaba was a central place for them, all Arab, entire from Yemen until the other part, south, west, north. So that's why I think so this is a very significant point. Allah subhanahu wa ta'ala made it that Arabs are happy and they welcome the call of Prophet. أشار القرآن إلى موقف العرب من تحويل القبلة. هذا هو السؤال. ما موقف العرب عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة؟ بين القرآن الكريم موقفهم، وذلك بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال أهل النفاق
لما حولت القبلة ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هنا أي إلى بيت المقدس ومرة إلى ها هنا أي إلى الكعبة. ولكن الله عز وجل أراد أن يثبت لهم أن الاتجاهات كلها هي ملك له، فسواء توجهنا إلى بيت المقدس شرقا أو توجهنا إلى الكعبة غربا فالمشارق والمغارب وما بينهما ملك لله. Jarak di antara Madinah dan kota Mekah ialah sekitar 338 km. Lazimnya, jemaah yang berada di Madinah dan bertujuan masuk ke tanah haram Mekah harus berihram di tempat mikat Masjid Bir Ali. Di sini, mereka solat sunat 2 rakaat dan mengenakan ihram bagi perjalanan seterusnya ke tanah suci. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala puji-pujian dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu yang tiada sekutu bagi-Mu. Menurut ahli sejarah Islam, kota Mekah asalnya adalah sebuah kawasan gurun dan lembah yang kering kuntang. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah sebut dengan firman A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ini jelas. Allah sebut yang bermaksud, dia kata adapun rumah atau binaan yang pertama yang dibina untuk manusia di bumi ini ialah lalladzi bi Bakkah yang terdapat di Mekah itu. HD. Bentuk binaan asal Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS mempunyai hanya 2 penjuru dan separuh bulat. Menurut ahli sejarah, struktur asal ini telah melalui banyak pembinaan semula sejak zaman Nabi Ibrahim. Ada pendapat yang mengatakan Kaabah pernah dibina semula sebanyak 12 kali. Ya, mungkin akan ada yang menyatakan, kenapa mesti menghadap ke arah Kaabah? Apakah batu-batu itu boleh memberi manfaat dan mudarat? Ya, batu-batu itu tidak pernah memberi manfaat dan mudarat. Bahkan dinding Kaabah itu pernah pecah beberapa kali. Ibrahim AS membina dengan binaan dia, roboh. Kemudian dibina lagi oleh orang Quraisy, roboh lagi. Ya, sehingga kalau tak silap saya sekitar 1957, 1981 pernah berlaku lagi usaha untuk membaiki dinding-dinding Kaabah itu. Ya. Soalnya bukan pada dinding Kaabah itu. Soalnya ialah arah Baitullahil Haram. Sebab itu para ulama menentukan bahawa bagi orang yang duduk dalam Masjidil Haram, kiblat mereka ialah Kaabah itu sendiri. Bagi orang yang duduk di luar Masjidil Haram, kiblat mereka ialah Masjidil Haram itu sendiri. Bagi orang yang duduk di luar daripada Makkah, kiblat mereka ialah kota suci Makkah yang padanya mengandungi Masjidil Haram dan padanya. Namun tidak ada fakta sejarah jelas yang menunjukkan bila menjadi bentuk cube seperti sekarang ini. Yang jelas ialah sewaktu Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, Kaabah sudah pun berbentuk seperti ini. Malangnya sewaktu zaman jahiliyah, kaum musyrik menjadikan Kaabah tempat penyembahan berhala. Malah 6 tahun setelah hijrah Nabi ke Madinah, kaum Quraisy masih meletakkan berhala di Kaabah. Sewaktu tentera Islam menakluki kota Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Kaabah dibersihkan daripada segala penyembahan berhala sebelum baginda melangkah masuk. Bentuk yang wujud sekarang ini dibina semula sewaktu pemerintahan Umayyah pada tahun 693 Masehi atau 74 Hijrah di bawah pimpinan Khalifah Abdul Malik Marwan.
Terdapat perselisihan pendapat antara sejarawan bila Kaabah mula ditutup kelambu yang dinamakan kiswah. Ada pendapat mengatakan seorang raja dari Yaman memerintahkan pembuatan kiswah pertama 220 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Bagaimanapun, warna kiswah pada masa itu pernah berubah-ubah menjadi putih, kuning dan hijau sebelum warna hitam yang ada sekarang. Pada masa lalu, kiswah Kaabah ditenun khas di Mesir dan dibawa ke Arab Saudi setiap musim haji untuk diganti. Namun, pada tahun 1927, Kerajaan Arab Saudi mula menghasilkan kiswahnya sendiri di Mekah. Kiswah ini diperbuat dari 670 kg sutera putih yang dicelup hitam dan 120 kg benang perak bersadur emas. Masjidil Haram mula dibina di sekeliling Kaabah oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setelah tentera Islam menakluki kota Mekah pada abad ke-7. Menjelang abad ke-8, dengan perkembangan syiar Islam yang begitu pesat di seluruh tanah Arab, Masjidil Haram diperluaskan dengan menggunakan bahan binaan batu berlantaikan marble. Walaupun negara Arab Saudi mempunyai cuaca padang pasir yang panas terik hampir sepanjang tahun, Masjidil Haram pernah beberapa kali terpaksa menjalani kerja pembaikan semula apabila Mekah dilanda banjir besar akibat hujan tanpa henti. Antara banjir besar yang terbesar ialah pada tahun 1620-an yang memerlukan kerja pembaikan yang banjir besar yang terbaru melanda kota suci Mekah ialah pada tahun 2008. Sejak itu, Masjidil Haram melalui usaha peluasan yang berterusan dan boleh menampung 4 juta jemaah dalam satu masa. Kota Mekah sendiri turut berubah dengan peredaran dan keperluan zaman dan peningkatan kemudahan bagi lebih 5 juta jemaah dari seluruh pelosok dunia berkumpul di kota suci ini setiap musim haji. Dan tumpuan utama mereka ialah Kaabah di Masjidil Haram. فلا شك أن توحيد التوجه، توحيد الاعتقاد، توحيد رافد الإيمان كله يجعل المسلمين يلتفون حول رب واحد، نبي واحد، قرآن واحد، كعبة واحدة يصلون إليها. Sebab itu dalam Islam disyariatkan bahawa solat itu kaifiat dia sama, kaedah dia sama, tempat menghadap dia sama sebagai bukti agama ini menyatukan semua manusia. وأعظم تجمع في الإسلام أعظم تجمع في الإسلام ما يكون عند الكعبة في فترة الحج. ولذلك في هذا التجمع الذي هو أعظم تجمع جعل الله عز وجل أعظم مغفرة. Kaaba is for us forever azimut, is axis. Greeks call it omphalos, navel of the world. And I think it gives me a strong sense of certainty, happiness, sense of belonging. No, and without Qibla, I will be really troubles that I don't know how to pray. So it is axis and it's the oldest place. Masjidil Haram dan kiblat itu merupakan yang pertama dalam kehidupan seorang umat Islam. Maka sebab itulah di mana kita duduk kata Allah, aynama takunu aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kamu berada, maka kamu menghadap wajah kamu kepada Allah. Allah di mana? Baitul Masjidil Haram. Ataupun kita kata Kaabah di Masjidil Haram, kerana Allah tidak bertempat, tetapi yang kita menghadap ialah rumah Allah. Kaabah asalnya dibina oleh Nabi Ibrahim AS untuk manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Kini, pada setiap laungan azan,
Kaabah menjadi kiblat yang menyatukan lebih 1 bilion umat Islam di seluruh dunia untuk mengagungkan kebesaran Allah.